Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera saudara-saudara sekalian. Bertemu lagi kita di channel Sharing Jalan, channel Malaysian Respond, tuan-tuan. Nah, pada kali ini tajuk yang kita mau bincangkan adalah mengenai perbezaan ketara antara dua pemimpin Parti Islam se-Malaysia, yaitu PAS. Ada nanti orang bilang siapa kita mau membincang tentang mereka, tapi kita sebagai rakyat Malaysia tidak dapat lari daripada membincangkan tentang susur galur Parti PAS, kerana mereka adalah sebahagian daripada sistem pemerintahan negara kita. Jadi kita berhak untuk membahas tentang parti tersebut. Kepada saudara-saudara yang baru mengikuti channel saya dan mungkin tertarik dengan konten saya yang serba sederhana ini, silakan subscribe. Subscribe free, tidak ada kos, bermanfaat lagi. Oke lah. Jadi tuan-tuan, kalau kita lihat ya, antara Allahyarham Datuk Seri Dr. Aziz Nikmat dengan Presiden PAS sekarang, Datuk Seri Ustaz Abdul Hadi Awang, masing-masing ada kelebihan dan orang cakap kekurangan sendiri. Walaupun mereka itu ulama, tapi dalam video ini saya tidak membahas tentang sisi keagamaan mereka, kerana sebagai umat Islam, saya dan saudara-saudara saya yakin dididik untuk menghormati para ulama agama kita. Jadi kita tidak membahas sisi keagamaan mereka, tetapi kita menyentuh tentang sisi perjuangan politik mereka. Nah, tuan-tuan, kalau tentang dua pemimpin ini, kita dalam video yang saya berikan sini, saya cuma mau menyentuh tentang dua hal. Pertama, tentang pendirian mereka. Kedua, tentang cara mereka menangani parti tersebut. Okey, pertama tentang pendirian. Kalau kita tengok tuan-tuan, Datuk Allahyarham Aziz Nikmat sangat sinonim dengan sikap yang lemah lembut tetapi tegas. Beliau tidak pernah berubah pendirian. Kalau menurut beliau, Allahyarham, inilah jalan yang harus ditempuh oleh PAS, maka beliau akan menempuh jalan tersebut tanpa corner kiri kanan. Berbeza dengan Datuk Dr. Hadi Awang, Ustaz Hadi Awang, beliau mempunyai pendirian berubah-ubah. Sekejap sokong UMNO, sekejap cakap UMNO salah, sekejap sokong itu, sekejap sokong ini. Beliau mempunyai pendirian berubah-ubah. Satu, pendirian. Kedua, tuan-tuan, yang peliknya, Allahyarham Aziz Nikmat dapat memandang kelebihan dan kebaikan DAP. Dan beliau berpendirian bahawa dalam UMNO tidak ada sebarang kebaikan, maka mereka tidak mau bergabung dengan UMNO. Tapi untuk Ustaz Hadi Awang, beliau melihat semua keburukan ada pada DAP, tapi beliau tidak nampak sebarang keburukan UMNO. Sehingga beliau tergamak untuk melakukan dua hal. Pertama, bersekongkol untuk mendirikan kerajaan yang ada sekarang, kerajaan tepuk atap. Kedua, ada orang-orang mengatakan beliau mendapat derma yang banyak untuk kempen PAS, sama ada untuk pemilihan parti ataupun pemilihan pada pilihan raya yang lepas. Jadi beliau sanggup melakukan dua hal itu, sedangkan beliau adalah seorang pemimpin yang besar. Tentang pendirian seterusnya tuan-tuan, pendirian lagi, kedua-duanya mengamalkan sistem yang berbeza. Datuk Aziz Nikmat, Allahyarham Aziz Nikmat, beliau seorang lemah lembut bersama dengan Allahyarham Dr. Fazil Nur, bekas pemimpin PAS yang dulu. Mereka menggunakan pendekatan yang mengutamakan pemimpin-pemimpin Erdogan, pemimpin-pemimpin berfikiran terbuka, seperti Muhammad Sabu, seperti Salahuddin Ayub, seperti Mahfuz Omar, Datuk Nizar Jamaluddin, bekas Menteri Besar Perak, serta beberapa pemimpin lain seperti Taib Azamuddin, bekas Imam Besar Masjid Negara. Kalau saya tidak lupa lah, ada 5 nama yang top ini. Beliau mengutamakan pemimpin yang berada di luar jalur ulamanism, tapi beliau mengambil mereka yang bukan sekular, tapi mengambil jalan tengah. Orang cakap yang agak liberal sedikit. Berbanding dengan Hadi Awang, beliau lebih mengutamakan golongan yang ortodoks dalam Parti PAS. Dalam Parti PAS, beliau mahukan orang yang bersifat tegas, yang keras seperti beliau. Tentu kita masih ingat pada tahun 1982 apabila beliau mengeluarkan Amanat Haji Hadi. Amanat Haji Hadi ini menggambarkan sifat beliau sebenarnya, yang sangat-sangat keras tanpa memikirkan perasaan orang lain. Sehingga PAS kalah teruk pada 2 siri pilihan raya disebabkan Amanat Haji Hadi yang dimanipulasi oleh UMNO. Jadi nampak tuan-tuan, Datuk Aziz Nikmat, beliau sanggup untuk mempertahankan prinsip beliau. Apabila beliau memilih DAP sebagai rakan gandingan dan PKR pada pilihan raya 2008, beliau bertahan dengan prinsip tersebut. Dan mereka menuduh bahawa Allahyarham Aziz Nikmat tamak, kononnya kerana mau bergabung dengan DAP dan PKR, sedangkan DAP dan PKR bukan pemerintah. Yang tamak adalah orang yang sanggup bersekongkol dengan UMNO, kerana UMNO pada masa itu pemerintah. Nampak kan? Mereka cuba mengubah orang cakap kesinambungan yang wujud pada masa itu.
Jadi tuan-tuan, itu tentang pendirian. Sekarang tentang pendekatan mereka dalam menangani parti. Seperti yang saya ceritakan tadi, Allahyarham Nik Aziz Nikmat, beliau menyeimbangkan kedudukan para ulama dalam parti. Apabila ada Datuk Ustaz Harudin di situ, ada beliau sendiri, ada pemimpin-pemimpin ulama seperti Tuan Ibrahim Tuan Man berada dalam satu sisi, dan sisi Erdogan yang lain seperti Mat Sabu dan pemimpin-pemimpin PAN yang ada sekarang. Beliau berjaya mempertahankan PAS daripada perpecahan. Beliau mengganding kedua-duanya, ya, yang liberal dengan yang ortodoks, dan mereka bersatu pada satu jalan pada masa itu. Tetapi kewafatan, begitu beliau wafat, sekarang legasi PAS dipegang sepenuhnya oleh Datuk Ustaz Abdul Hadi Awang. Kita nampak sendiri tuan-tuan, untuk pertama kali perpecahan yang besar berlaku dalam PAS apabila pemimpin-pemimpin liberal tadi keluar dan menyertai Parti PAN. Mereka menuduh Parti PAN ini, pemimpin mereka, sebagai babi hutan, sampai tergamak cakap gitu. Apabila PAN keluar, mereka telah bersatu dengan DAP dan PKR. Mereka dituduh sebagai pengkhianat, sedangkan mereka mempertahankan prinsip asal yang dibawa oleh Dr. Nik Aziz Nikmat. Sebaliknya, yang pengkhianat adalah orang yang tidak mengikut jalur yang tadi itu, yang pergi corner sama UMNO, tapi terbalik. Melalui media Harakah PAS, mereka dicap sebagai pengkhianat. Akhirnya mereka keluar dan menumbuhkan PAN. Nah, kita nampak tuan-tuan, tujuan PAN menyertai DAP dengan PKR adalah untuk orang cakap kesinambungan perjuangan mereka sebagai blok pembangkang. Tidak ada apa yang diharapkan kecuali pemerintah negeri Selangor dan Pulau Pinang. Sedangkan UMNO, kita tahu orang yang mau bergabung dengan UMNO tujuannya apa. Dan kita tahu tujuannya apa. Mereka tidak akan boleh mengatasi UMNO, tapi sanggup berada di bawah UMNO demi untuk survival politik mereka. Jadi kita nampak tuan-tuan, zaman keemasan PAS yang dulu ditunjangi oleh Allahyarham Datuk Sri Nik Aziz Nikmat, sekarang telah berubah menjadi zaman kelemasan. Sangat-sangat lemas tuan-tuan. Sorry lah kalau saya punya video saya tersasul-sasul, sebab saya tidak tengok apa fakta ke apa. Saya ingat apa yang saya ulas saja. Jadi tuan-tuan nampaknya perbezaan dari segi pendirian dan perbezaan dari segi pendekatan menangani parti. Dua inilah yang membawa kepada perbezaan keemasan versus kelemasan yang berlaku sekarang. Jadi kita tuan-tuan, orang Sabah lah, konsep kita sebagai orang Sabah, siapa yang kita mesti sokong antara dua ini, PAN dengan PAS. Karena apa tuan-tuan? Saya tidak membezakan PAN dengan PAS dari segi apa, tapi saya melihat bahwa PAN itu sebenarnya adalah kesinambungan perjuangan Tok Guru Nik Aziz Nikmat, sedangkan PAS adalah lambang corner Hadi Awang kepada UMNO dan Perikatan Nasional. Jadi tuan-tuan, kita sebagai orang Sabah, saya minta pendapat saudara-saudara di ruangan komen nanti, siapa yang patut kita sokong? Bagi saya tuan-tuan sudah jelas. Kepada kita yang menghormati politik bersih, kita sokong PAN, karena PAN adalah kesinambungan daripada perjuangan Tok Guru Nik Aziz Nikmat. Ramai orang mempersoalkan, dia cakap tidaklah, kalau Nik Aziz masih hidup, insya Allah beliau akan berada bersama PAS. Saya rasa tidak. Karena Tok Guru Nik Aziz pernah berkata, walau apapun terjadi, UMNO tidak ada positifnya dan kita tidak akan bergabung dengan UMNO sama sekali. Jadi tentang pendirian Tok Guru adalah tetap tidak mau bergabung dengan UMNO. Tapi sekarang sedihnya pemimpin-pemimpin PAS sanggup comolot dengan UMNO. Jadi nampak jelas pilihan pertama tadi tentang prinsip, yaitu kita harus pilih PAN karena PAN adalah kesinambungan daripada perjuangan Tok Guru Nik Aziz Nikmat. Kedua, PAN agak sesuai di Sabah karena sifat yang liberal. Dalam politik tuan-tuan, kita tidak boleh mengatasnamakan politik di atas agama. Agama selalu berada di atas segala-galanya karena agama itu tauhid kita. Tapi jangan bimbang, PAN tidak pernah menggunakan agama sebagai kuda yang mereka tunggangi untuk meraih sokongan politik. Mereka menampakkan mereka itu sebagai satu organisasi politik yang tidak terlalu radikal, taksub terhadap agama. Sedangkan PAS adalah sebaliknya. Mereka berkeras bahwa hal ini harus hal ini. Mereka tidak ada sifat yang dinamakan toleransi. Out of tolerance. Tolerance no more. Tolerance is dead. Itulah pendirian PAS. Sedangkan PAN, mereka sangat bertoleransi. Kalau kita tengok tuan-tuan, pendirian adun-adun PAN dalam kerajaan negeri Selangor sangat-sangat bagus. Mereka menyokong banyak saranan-saranan yang baik. Selain itu tuan-tuan, kalau kita tengok kelulusan akademik pemimpin-pemimpin PAN berbanding PAS, saya tidak merendahkan pendidikan agama tuan-tuan, tapi yang PAN punya agak seimbang. Jadi pilihan di tangan saudara-saudara, sama ada di Semenanjung, di Sarawak atau di Sabah, tampak sendiri tuan-tuan. Pilihan mana yang lebih baik? Ingat PAN, ingatlah Tok Guru Nik Aziz Nikmat. Kalau mau ingat PAS, berarti kalian sudah melupakan perjuangan Tok Guru Nik Aziz Nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.